Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat semua? Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh mula ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati 'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta tutup suara. Mic. Suhairi minta tutup mic. Tok Imam Amin minta tutup mic. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala haziniyati syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tidak dilupakan kepada Urustia menyediakan link pada malam ini dan malam-malam yang sudah sepanjang kita kuliah ni, saudara Zul dengan saudara Hafizul. Terima kasih banyak-banyak memudah carakan untuk kita bersiaran di dalam Google Meet ataupun di dalam online kita pada malam-malam yang kita jadualkan. Pertama sekali, diucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat bersiaran sekali lagi di dalam kuliah maghrib kita secara online, iaitu perbicaraan ataupun pembahasan daripada kitab Pelita Penuntut yang membahaskan berkenaan dengan galakan-galakan ataupun motivasi-motivasi kepada orang yang nak menuntut ilmu, anjuran-anjuran ataupun disiplin-disiplin ataupun peraturan-peraturan jika seseorang itu ingin mendapatkan ilmu. Jadi tak dapat tidak, di dalam agama kita ni ada adab dan juga peraturan-peraturan ingin nak dicapai sesuatu ilmu itu. Jadi di dalam kitab ini sepenuhnya menceritakan galakan-galakan untuk menuntut ilmu, galakan-galakan ataupun adab di dalam proses kita menuntut ilmu supaya ilmu itu melekat di dalam hati sanubari kita, apatah lagi kita memohon barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 5 dan lagi sampai ke situ. Bismillahirrahmanirrahim.
qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan lagi bahawasanya ilmu fiqh, dan itu huruf ataf kepada dia kata berkenaan dengan ilmu yang kita patut ataupun wajar belajar, iaitu ilmu fiqh, ilmu undang-undang, iaitu ilmu syariat. Syariat, peraturan agama kita nak beramal. Walau bagaimanapun asas ilmu itu pertama sekali ilmu nak mengenal Allah. Nak mengenal Allah, makna kita memperakui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu dah sememangnya di dalam jiwa kita. Seterusnya dia kata ilmu fiqh, ilmu nak menjalankan syariat, menjalankan syariat ataupun hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan ataupun perintah-perintah agama kita, sama ada perkara-perkara yang diwajibkan kita melakukannya ataupun perkara-perkara yang dianjurkan kita melakukannya. Dalam arti kata lain, iaitu perkara-perkara sunat yang dianjurkan, manakala perkara-perkara wajib seperti sembahyang apa begitu-begini melalui syariat kedua-duanya, walaupun hak wajib walaupun hak sunat, maka ilmu fiqh di dalam kita nak beramal. Sebab itu saya kata sebelum ini, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kita ulang-ulang balik. Ibadat daripada bersuci sampai naik haji, peraturan ibadat. Peraturan ibadat. Tahu tak tahu kita rukuk istinja? Istinja tu bersuci daripada najis. Rukun istinja. Tu dia. Rukun istinja. Maknanya sekiranya kita nak bersuci, kena tahu rukun istinja. Dapat tak dapat kita? Itu melalui fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Lepas tu muamalat, berinteraksi sesama manusia, urusan sesama manusia. Kita katakan sewa menyewa, beli membeli, upah mengupah, ganti mengganti, pajak gadai, saham. Itu muamalat. Sehinggalah meneroka tanah, ihyaul mawad, bab meneroka tanah. Bab meneroka tanah. Lepas itu berkaitan dengan munakahat. Munakahat ni nikah kahwin. Bahkan perkataan ataupun bab nikah kahwin ni daripada kita meminang, al-khitbah, meminang, sampailah kepada akhir sekali hukum apabila berpisah di antara suami dengan isteri itu, iaitu al-hadanah, menjaga anak. Menjaga anak tu macam mana hukumnya sekiranya suami isteri itu bercerai. Akhir sekali jinayat. Jinayat ni hukum berkenaan dengan peraturan kehakiman, peraturan jinayah, jinayah syariah, berkenaan dengan qisas, berkenaan dengan hudud, berkenaan dengan bughah, berkenaan dengan murtad dan semua sekali yang berkait dengan jinayat, iaitu perundangan kehakiman. Jadi sebelum di dalam kita membahaskan ilmu fiqh ini, iaitu kita nak pastikan bahawa akidah kita itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan pernah dengar awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kita mengenal Allah dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita keyakinan, budak kecil pun kita tanya, siapa Tuhan kamu? Dia jawab Allah. Sebab itu nak disuntik benih-benih keimanan. Dia memperakui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam kata lain, berkenaan dengan rukun iman. Berkenaan dengan rukun iman, iaitu kita mengaji di dalam ilmu tauhid. Jadi bab kisah akidah tu, dia kata nombor 2-nya, kita pertama-tamanya kita naklah belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni bermaksudnya syariat ataupun hukum-hukum. Dan lagi bahawasanya ilmu fiqh ialah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya
kepada jalan itu yang mempersampaikan dia dengan lemah lembut manusia kepada jalan itu, jalan syariat yang mempersampaikan dia, iaitu manusia, kepada yang dituntuti manusia, dan iaitu kemenangan berjaya. Kemenangan itu berjaya dan mencapaikan dengan bahagia yang berkekalan, yang ialah ilmu fiqh itu sampai kepada rahmat Allah dan lemah lembutnya Allah dan ampuninya, keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu dikata ilmu fiqh. Kita mendalami ilmu fiqh. Saya contohkan kita ni mendalami ilmu fiqh. Mendalami ilmu fiqh iaitu berkaitan dengan hukum hakam. Kita belajar ilmu fiqh ni, nak mendalami di dalam di dalam ilmu fiqh ni. Kalau susunan daripada bunuk payung, dari bunuk payung orang ngaji dulu, kitab fiqh ni maknanya hak Arab. Kita kena membahaskan satu persatu hak Arab kalau orang mengaji nak mendalami ilmu fiqh, iaitu Matan Abu Suja. Ni kecil aja Matan Abu Suja. Matan fiqh bahasa Arab, dan dia ada terjemah dalam Jawi. Matan Abu Suja. Kalau nak mendalami ke bab fiqh ni, kalau orang mengaji bermondok, Matan Abu Suja. Kemudian Matan Zubat. Matan Abu Suja tadi ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Matan Zubat. Matan Zubat namanya ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Itu mendalami ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Serupa saja, cuma karangan lain-lain, tetapi membahaskan 4 rubu' ini. Lepas itu Fathul Qari, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Fathul Qari kita Arab juga. Lepas itu naik setangga lagi Fathul Mu'in, kita Arab juga. Lepas tu kitab Minhaj, kita Arab juga. Minhajut Talibin. Lepas tu kitab Manhajut Tullab, kita Arab juga. Lepas itu kitab At-Tahrir, kita Arab juga. Lepas itu kitab Iqna, tebal ini Iqna tu. Setebal ini bahasa Arab, kitab Iqna. Orang sekolah Arab dulu peringkat kuliah tu, kuliah Sultan Abu Bakar tu ada mengaji Iqna. Mengaji Iqna zaman saya tu, mengaji Iqna tu dia ringkasan je, muzakkirah. Iqna asal tu tak ada. Kalau orang dulu Iqna asal. Al-Iqna fi halli alfi Abi Suja. Kitab Arab besar tebal setebal Quran. Lepas itu kitab Mahalli, kitab Al-Mahalli bersama dengan Qalyubi, Al-Mahalli. Lepas itu kitab Fathul Wahab. Lepas itu kitab Fathul Wahab. Itu standardnya di dalam kita membahaskan berkenaan dengan fiqh, nak mendalami fiqh. Jadi kalau kita tak mengaji, ngaji sikit-sikit di dalam mengemaskan fiqh, banyak yang keciciran. Saya nak tanya, apakah yang dikatakan sunat hayat, apakah yang dikatakan sunat abad? Siapa boleh jawab? Kita mengaji berkaitan dengan fiqh ni dalam bab ibadat, dalam bab sembahyang. Apakah yang dikatakan hayat dan apakah yang dikatakan abad? Siapa boleh jawab? Yang dikatakan hayat ataupun yang dikatakan abad? Kita sembahyang ni tak dapat tidak perkara yang berkait dengan sunat hayat pasti ada, sama ada buat ataupun tak buat. Yang berkait dengan abad sama ada buat ataupun tak buat ataupun tak tahu. Tu hayat, abad. Siapa boleh jawab? Ringkas jawab.
Siapa boleh jawab? Kalau mengaji musalli, dapat jawabnya. Mengaji musalli ataupun mengaji kitab-kitab kecil-kecil pun dapat menjawabnya. Kunut, baca kunut, sunat al-ab'ad. Tak, itu jenis dia. Saya nak tanya, hayat ab'ad tu apa artinya? Sunat hayat, sunat yang dituntut untuk Bukan, dalam kitab tak. Tuntut tu bukan. Sunat ab'ad, dia ta'rif dia yang dikatakan sunat ab'ad, sunat hayat. Cakap Melayu pun tak apa. Sunat ab'ad kalau ditinggalkan ditampung dengan sujud sahwi. Itu yang naknya. Sunat ab'ad ditampung dengan sujud sahwi. Sunat hayat, Kalau tinggal tak jadi apa-apa. tak jadi apa-apa. Itu yang dikatakan apa nama ni, sunat dalam sembahyang tu. Sunat hayat, sunat ab'ad. Manakala yang apa nama ni haji sebut tadi tahiyat awal, kunung apa begitu begini, itu isi ataupun ahli kepada sunat ab'ad. Kalau kita sebutkan sunat ab'ad itu ma yujbaru bis sujudis sahwi, yang ditampung oleh sujud sahwi. Manakala sunat hayat la yujbaru bis sujudis sahwi, tidak ditampung oleh apa nama ni, sujud sahwi. Itu ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang saya sebutkan ni tadi, yang di kitab-kitab hak apa nama ni, Pondok Bunuk Payung. Pondok Bunuk Payung secara asas kitab fiqh dia membahaskan begitu juga orang mengaji di Bunuk Payung dulu, artinya 14 buah kitab sehari baca. Nak ke ilmu tu 14 buah sehari baca. Dia pondok-pondok ni lain. Pondok ini lain, pondok ini lain, pondok ini lain, kitab lain-lain baca. Tetapi kitab yang saya sebutkan ini kebanyakan di pondok-pondok sampai sekarang ini wajib baca. Jadi sebab itulah ilmu orang yang mengaji pondok ni dulu-dulu sampai sekarang ni ilmu selari. Ilmu selari. Mana ilmu tu sealiran, tidak sekali begini, sekali begini, sekali begini. Itu. Yang kedua, contohnya. Yang kedua. Apakah yang disunatkan ataupun sembahyang apakah yang disunatkan kunut nazilah? Kunut nazilah ni banjir besar, begini, kemarau. Apa dia? Semayang wajib. Semayang wajib. Semayang fardu yang disunatkan kunut nazilah. Bahas semayang raya kunut nazilah juga. Itu tak mengaji. Bukan tak sah dak. Tetapi kalau orang mengaji, dia faham bahawa setiap semayang yang disunatkan, setiap semayang fardu sahaja kita buat kunut nazilah. Baca dalam kitab Fathul Wahab. Dalam kitab Fathul Wahab. Bukan salah. Bukan salah. Serupa juga kita semayang, apa nama ni, sembayang tak pakai kepiah, tak pakai baju. Bukan salah. Tetapi tidak mengikut standard dia. Tidak mengikut standard dia. Jadi, apa nama, kunut nazilah itu dibaca pada solat fardu 5 waktu, pada solat qada, pada solat Jumaat, tidak disunatkan bagi sembahyang sunat. Itu bahan. Lebih dahsyat lagi, akhir zaman, sembahyang Jumaat baca kunut nazilah, baca doa Melayu, lebih tenat lagi. Sembahyang Jumaat, tiba-tiba Sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua, imam kata, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari wabak corona, virus corona 19, gitu gini-gini. Tak tahu pun yang cakap Melayu itu sembahyang batal. Tak tahu.
Tak tahu sembahyang batal cakap Melayu. Sebabnya tidak mendalami fiqh dan tidak mendalami sesuatu yang kita nak buat. Itu dia peri pentingnya di dalam ilmu fiqh. Artinya pengarah ni kata, tuan-tuan belajarlah ilmu fiqh. Cakap kita ni, belajarlah ilmu fiqh supaya kita faham setidak-tidaknya di dalam amalan-amalan yang kita buat. Amalan-amalan kita buat. Nak tanya lagi. Nak tanya lagi. Kita ni sesi tanya. Bukan tanya anak murid kepada guru. Guru nak tanya kepada anak murid berkenaan dengan fiqh ini. Itu dia peri penting, dia suruh faham ilmu fiqh. Kadang-kadang kita masjid surau tak tahu kepala ekor, ilmu tu tak tahu, tajuk tak tahu. Jadi kita mengaji ilmu tauhid, kita apa, tafsir, kita apa. Ini musalli bahas sifat 20. Makna tenaklah musalli sifat 20. Tu nak kabarkan. Jadi nak tanya, sunat aba'at itu berapa perkara? Tuan-tuan sebut nombor saja. 7. 8 perkara. 8 perkara. 8. Lagi? 8 perkara. 7 perkara, 8 perkara lagi? Dua perkara. Lagi? Sunat aba'at, hak kita kata ditampung dengan sujud sahwi terberapa jumlahnya? Maknanya kalau kita nak sujud sahwi, maknanya kena ada perkara-perkara itu. Macam mana kita tak tahu perkara itu, kita nak sujud sahwi? Kita katakan sunat aba'at tu berapa perkara? 5, Ustaz. 7 perkara, 5 perkara lagi? 5 waktu. Dalam kitab Muniatul Musalli ada 8. Tepat. Dalam musalli lagi? 8 Ustaz, 8. Ya, lagi? Dalam pagi 8 Ustaz lah. Lagi? 7 lagi? Lima, 6, 7, 8. Betul belaka? 5, 6, 7, 8. Ustaz Saifuddin tadi sebut dalam musalli 8. Muka surat 9. Di dalam kitab Zadul Muta'allim. Di dalam Zadul Muta'allim sunat aba'at 6 perkara. Dalam Zadul Muta'allim. Di dalam kitab Rahsia Sembayang. Tuan-tuan ada kitab ni. Rahsia Sembayang. Rahsia Sembayang ni 7 perkara. Rahsia Sembayang 7 perkara. Itulah nak contohkan apa nama ni, kita melihat apa nama ni kitab. Di dalam ilmu fiqh. Di dalam kitab Masailul Muhtadi. Masailul Muhtadi 8 perkara. Begitulah di dalam pembahasan ulama kita dah katakan dulu, makna kita tak boleh nak mempertikaikan ulama kata 7, ulama kata 8, ulama kata 6, ulama kata 5. Jadi kita pakai belaka, dia rangkum. Kalau hak 5 tu gini, hak 6 tu, hak 8 tu tertib dia sebut satu-satu. Itulah. Nak katakan maknanya kita perlu memahami ilmu fiqh, iaitu ilmu tata cara. Ilmu tata cara ibadat, ilmu tata cara muamalat, ilmu tata cara munakahat, ilmu tata cara jinayat. Dalam lain perkataan ialah undang-undang
di dalam konteks ibadat, di dalam muamalat, di dalam munakahat, di dalam jinayat. Kita ambil di dalam munakahat. Rukun nikah berapa perkara? 5. Rukun nikah 5 perkara. Dalam kitab mana? Hebat saya. Yudhil Ba'. Kitab Idahul Bab. Idahul Bab. 5 perkara. Pertama, lelaki. Kedua, perempuan. Ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi. Kelima, ijab dan kabul. Satu ketika dulu, tahun 80-an, orang kata, lah mesti nak nikah ada lelaki. Mesti nak nikah ada perempuan. Rupanya alah baru. Alah baru, rupanya orang laki-laki bertukar menjadi perempuan, orang perempuan bertukar jadi laki-laki. Jadi kita kita refer kepada rukun nikah itu. Rukun nikah itu mesti lelaki. Rupanya sekarang ni ada nikah tak lelaki. Tak sahih. Itulah kita mendalami berkenaan dengan fiqh. Dia suruh sangat berkenaan dengan fiqh sehingga kita boleh menyelami sesuatu perkara syariat yang kita nak buat. Lagi pula pun dia sebut bahawasanya nak mempersampaikan manusia tu nak sampai kepada kemenangan dan kebahagiaan, iaitu daripada rahmat Allah Ta'ala dan ampuninya. Sebab melalui ilmu fiqh kita dapat melaksanakan tuntutan Allah. Melalui ilmu fiqh juga kita tidak melaksanakan tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-fiqhu lughatan al-fahmu wastilahan al-ahkamu bisyar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyatu. Maknanya fiqh ni faham konteks hukum. Dari segi istilah syarak yang dikatakan fiqh ini, hukum-hukum yang diterbitkan berdasarkan dalil-dalil. Yang diterbitkan berdasarkan dalil-dalil, berdalil-dalil yang dihuraikan secara detail. Jadi hukum fiqh ini iaitu dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma', dalilnya qiyas. Itu. Boleh faham? Boleh. Jadi dia ni nak bagi motivasi kepada kita, supaya kita ni setidak-tidaknya di dalam kehidupan kita hendaklah mahir di dalam ilmu fiqh. Banyak kitab-kitab fiqh, kitab-kitab Arab ke kitab-kitab Jawi membahaskan bidang masing-masing. Kalau kitab Jawinya besar, kitab besar, Puruk Masail. Besar, 4 jari ni. Kashful Lisan, besar. Buriyatul Tullab, besar. Kifayatul Muhtadi, besar. Jam'ul Fawaid, besar. Matla'il Badrain, Jawahirus Saniyah, lepas tu Sabilal Muhtadi. Itu kitab besar-besar yang berkait dengan fiqh, iaitu melengkapi di antara satu sama lain. Kitab Puruk, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kitab Kashful Lisan, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kitab Buriyatul Tullab, sikit-sikit. Ibadat, muamalat tak ada. Yang berkait dengan munakahat tak ada. Yang berkait dengan jinayat, dia kisah ibadat, dia campur-campur korban itu begitu gini. Tapi bab yang bersangkutan dengan muamalat, yang bersangkutan dengan jinayat, tidak ada di dalam kitab Buriyatul Tullab.
Lepas itu kitab Kifayatul Muhtadi, ibadat muamalat munakahat jinayah. Kitab Jawi ni. Lepas tu Matla'il Badri, ibadat muamalat munakahat jinayah. Jawahirus Saniyah, ibadat muamalat munakahat jinayah. Sabilal Muhtadi, lebih kurang dengan Bughiyatul Tullab. Itu. Di dalam konteks nak memahami berkait dengan fiqh, artinya kita ni akan sampai kepada barang yang dituntut kepada kita melakukannya. Kita relax aja buat. Kita relax buat sebab hukum di dalam dada kita ataupun di dalam pengetahuan kita, hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu syariat. Sesuatu syariat. Contoh lain, kurban akikah. Kurban akikah. Di dalam fiqh sampai ke berkait dengan korban dengan akikah ni, sampai kepada warna binatang pun dibahaskan. Warna binatang pun dibahaskan. Tak percaya, baca kitab Jawahirus Saniyah. Dibahaskan warna binatang kita nak kekah tu, ataupun lembu ke, kambing, biri-biri, warna dibahaskan juga. Lepas tu mana afdal kambing dengan unta, mana afdal lembu dengan kerbau umpamanya, mana afdal kibah dengan kharuf. Mesir panggil kharuf, Mekah panggil kibah. Kenal kibah? Kalau orang pergi ke Mekah, kenal lah kibah. Kenal Tuan Guru. Kibah tu dia sama. Kenal. Kibah. Ekor dia panjang. Ya. Dia sama je dengan kharuf. Di Mesir panggil kharuf. Kharuf Mesir ekor pendek. Ekor pendek. Tek ekor kharuf. Dibahaskan dalam kitab fiqh. Kita ni nak buat korban, nak buat akikah, sama ada kepada diri kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada tanggungan kita, adakah kita meneliti perkara ini? Meneliti perkara ini. Tidak. Jadi kalau meneliti itu artinya dia ni memahami fiqh. Adakah kita meneliti cacat cela dia ataupun uyub? Macam manakah hukum binatang itu tebuk telinga? Manakah hukum binatang itu belah telinga? Bagaimanakah hukum binatang itu potong telinga? Binatang itu tak ada tanduk. Binatang itu tak ada tanduk daripada asal. Binatang itu patah tanduknya. Binatang itu tak ada ekor daripada asal. Binatang itu terkerat ataupun terpotong ekornya. Binatang itu buta sebelah matanya. Binatang itu rabun penglihatannya, ataupun dikata bulang. Tahu bulang? Tahu. Tak nampak. Tak berapa nampak bulang. Dia kata bulang tu perkataan. Jadi dalam fiqh teliti sangat berkenaan dengan perkara-perkara yang kita contohkan, iaitu korban ataupun akikah. Lepas itu baca-bacanya, lepas itu tukang semelihnya. Baca-bacanya, tukang semelihnya. Sekarang ini menyembelih korban kekah ataupun binatang-binatang tak korban, tak kekah pun, leher binatang itu digantung. Tapi kita baca tafsir, Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail. Masa itu belum jadi Nabi lagi. Menyembelih, diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyembelih anaknya. Bagaimanakah kisahnya dalam tafsir Quran? Pakai bantal riba. Pakai bantal, lagi dibaringkan, lagi diikat kuat-kuat, lagi pisau yang tajam. Kita ni tengok dalam video ni, Masya Allah, gaya bukan parah gayanya. Itu nak memahami di dalam konteks berkait dengan menyembelih binatang itu. Kita tak cakna. Tetapi orang yang berkait dengan ilmu fiqh, dia mengaji, dia mengamati benda itu, ataupun dia sensitif dengan perkara itu. Saya contohnya, saya tak minat kalau orang menyembelih
gantung leher lembu. Tak beradab. Tak beradab kalau kita mengaji. Jadi leher lembu tu pasal apa kita gantung? Tidak ke begitu. Betapa sakit iza zabahtum fa ahsinu zibha. Apabila kamu nak menyembelih, sembelihlah sebaik-baiknya. Syariat kita dibaringkan binatang kita itu dengan penuh keselesaan. Tuan-tuan mengaji dalam kitab fiqh. Mengaji bro. Itu mengaji. Tapi kadang-kala orang tak kisah, tak cakna. Lepas tu ada peraturan kita memijak binatang. Memijak. Ada peraturannya. Itulah dia suruh kita mendalami berkenaan dengan ilmu fiqh. Contoh lain, di samping kita, di sekitar kita. Sembahyang mayat. Tak kira kepala ke mana, tak kira lelaki, tak kira perempuan, kepala ke sana ke sini, ikut dan orang kata. Makna dia tak mengaji fiqh. Nasnya muktamad di dalam kitab, lepas tu refer kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Refer kepada hadis. Maknanya kedudukan mayat perempuan hendaklah kiblat tu kepalanya ke belah kanan. Mayat lelaki kepalanya sebelah kiri. Imam duduk pada mayat perempuan, bukan duduklah, berdiri. Berdiri pada mayat perempuan masa sembahyang, naklah di pinggangnya. Lepas itu mayat lelaki naklah sunat, naklah berdiri di kepalanya. Tertib. Tertib. Lepas itu sunat ditutup akan mayat itu sunat. Sunat walaupun tutup dengan sejadah. Kita ni bergoleklah mayat di depan kita. Maknanya pocor tu tak ada memikir hak situ. Yang hadir itu tak memikir bahawasanya mengaitkan bagi mayat, terkujur mayat itu dengan kain kampan, sepatutnya kita tutup dengan batik lepas ke kain pelekat ke apa begitu, menghormati bagi, bukan tak sah sembahyang, tapi orang mengaji fiqh ni mendalami perkara-perkara tersebut. Sebab itu dia menyuruh orang yang menjadi imam begitu gini, iaitu orang yang afqah, bukan orang sedap suara, bukan. Afqah, orang yang faham ilmu fiqh. Bila dia faham ilmu fiqh, kemas dalam sembahyang dia. Dalam sembahyang dia. Jadi orang yang faham ilmu fiqh, sembahyang tarawih, dia walau bagaimanapun dia baca doa iftitah. Dia baca doa iftitah walau bagaimanapun. Kita ni nak kabarkan, maknanya apa nama ni, sembahyang tarawih. Kita sembahyang tarawih, maknanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mana doa iftitah? Mana? Dia tak ingat apa dulu. Imam tak baca, makmum baca. Mana molek imam dengan makmum? Boleh lah makmum. Tu dia hakikatnya. Sekiranya orang yang memahami di dalam ilmu fiqh. Di dalam ilmu fiqh dia memahami perkara-perkara tersebut. Dia suruh kita mendalami ilmu fiqh. Kita ni nisbah pekan ni lah, di mana kita baca kitab fiqh di Masjid Surau ni. Bagi saudara-saudara, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang mengikuti saya, di mana kita baca kitab fiqh? Pulau Jawa, kitab apa? Matla'in. Lagi? Pulau Segar. Pulau Segar, kitab apa? Kifayatul Ghulal. Fiqh juga. Yang ketiga? Taman Perdana Hidayatul Sibyan. Taman Perdana Kitab Hidayatul Sibyan. Fiqh juga. Lagi? Rumah 500 Minhajus Salam. Rumah 500 Minhajus Salam. Lagi? Taman Jambu Bidayatul Muqtadi.
Taman Jambu Bidayatul Mubtadi. Itu kitab fiqh belaka. Lagi? Kelak rendang. Kilat rendang kitab apa? Syadul Afrah. Wisahul Aprah. Lagi? Umur 500. Masailul Muhtadi. Itu. Di dalam kita membaca kitab fiqh, iaitu nak mendalami hukum hakam yang berkaitan yang dia sebut ni. Maknanya sepatah seledah kita dengar. Kita dengar yang mengikuti pengajian-pengajian tersebut, maknanya dia boleh memaham sedikit sebanyak perkara-perkara yang berkait dengan fiqh. Perkara-perkara yang berkait dengan fiqh, artinya dia panggil syariat, hukum hakam ataupun tata cara. Boleh faham? Dan ialah fiqh. Dan ialah ilmu fiqh. Dan ialah juga boleh diserupakan dengan kota. Ilmu fiqh ini diserupakan dengan kota yang menahani dan melepaskan yang menuntutinya dan belajarnya daripada sekalian kesusahan-kesusahan dan balak-balak yang masuk di dalam jumlahnya jahil. Itu ilmu fiqh ni tadi. Ilmu fiqh ni tadi. Maknanya bila kita memahami ilmu fiqh ni, dia sebut makna ilmu fiqh ni sebagai kota. Kota ni benteng. Sebagai benteng kita di dalam menuntut ilmu fiqh ni, kita tahu kita akan tidak terjebak ke lembah kesalahan. Kita akan tidak terjebak ke lembah kesalahan apabila kita mengaji ilmu fiqh. Dia sebarat kota. Kalau kita masuk universiti, dia ada fakulti syariah, fakulti usuluddin, fakulti dakwah, fakulti bahasa Arab, fakulti itu, fakulti ini. Makna nilai yang baik sekali, nilai yang kemas sekali, fakulti syariah. Syariah ni dia merangkumi. Dia merangkumi hukum hakam. Itu fakulti syariah. Kita ni fakulti syariah dan undang-undang. Undang-undang sivil yang berkait dengan kehakiman. Kehakiman. Artinya fakulti syariah ni ibadat, muamalat, munakahat, jinayat mengaji habis. Hatta faraid mengaji habis. Hatta faraid mengaji habis. Kisah-kisah apa nama ni, tafsir hadis mengaji habis. Usul fiqh mengaji habis. Itu dia. Kitab-kitab usul fiqh. Maknanya kitab An-Nafahat, kitab Al-Waraqat, kitab Al-Mahsul, kitab Al-Hasil. Lepas itu kitab apa nama ni, Jam'ul Jawami' di dalam ilmu usul fiqh, iaitu ilmu kita nak meneliti tentang sebelum hukum itu dikeluarkan. Ilmu usul fiqh. Di dalam Al-Quran tidak ada dadah. Di dalam Quran tak ada dadah. Dadah ni ilmu baru, maklumat baru. Bahasa Arab panggil al-mukhaddirat. Jadi ilmu dadah ni, hukum tentang dadah ni, Arab ada. Arab ada. Tetapi hukum disebutkan dalam Quran, dadah tak ada. Kita pergi ceramah. Saya sekali ceramah di penjara penuh. Ceramah ke Banduan. Lepas itu sekali saja saya tak nak pergi dah. Ceramah, soal jawab. Kita ceramah ni jauh, bukan dekat. Dia dalam kandar dia, dalam bilik dia, kita apa nama ni, depan gini. Sekali tu saya tak nak pergi. Sebabnya orang penjara ni bijak-bijak belaka. Akal ni. Ustaz nak tanya dia kata, Ustaz dah berceramah panjang. Apa nama, dadah adakah disebutkan dalam Quran? Saya kata tak ada dadah ni.
dikiaskan begitu begini berkenaan dengan memabukkan, menghayalkan apa gitu gini. Kita kait dengan ilmu usul fiqh ni lah. Ustaz belajar tak tinggi lagi dia kata. Saya khabar. Itu allazi jama'a malan wa addadah. Itu dadah dia kata. Saya kata biar betul banduan ni. Wa addadah tu bukannya kisah dadah. Kisah wailu tu kisah mengumpulkan harta dan membilang-bilang. Itu wa addadah. Wa addadah tu membilang-bilang. Lepas tu kawan saya duduk ada wadah penjara tu nak ceramah lagi. Saya kata tak boleh lah. Pening kepala kita. Itu dia. Jadi ilmu usul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh tu berkait muqaddirah, iaitu dadah sama tarah dengan arak. Merosakkan akal fikiran, itu ilmu usul fiqh. Kuliah syariah belajar belaka. Berkenaan dengan usul fiqh. Jadinya dia sebut ilmu fiqh ni sebagai kota. Sebagai kota ni maknanya benteng kita. Kita nak buat itu, kita nak buat ini, beramal itu, beramal ini, kita melaksanakan dengan sempurna. Kalau orang mengaji fiqh, membasuh tangan ketika mengambil air semaya, kan dalilnya, hujahnya, mengambil air semaya ni hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Jadi kalau orang mengaji fiqh, dia meneliti seseorang yang mengambil air semaya, membasuh tangan saja. Okey, membasuh tangan. Dia akan perhatikan siku. Dia akan perhatikan siku. Sekiranya tak kena ke siku, artinya pulan bin pulan mengambil air semayanya tidak sah. Sebabnya syarat membasuh tangan hujung jari hingga ke siku. Itu kota kita. Kota kita apa nama ni membahaskan berkenaan dengan contohnya membasuh tangan. Contohnya membasuh tangan hingga ke siku. Kita kiaskanlah kepada amalan-amalan lain, perkara-perkara lain. Saya contohkan iaitu dekat dengan kita, mudah faham. Contoh lagi, semayang. Gitu. Pakai songkok, pakai kepiah. Pakai songkok, pakai kepiah gitu. Di dalam orang mengaji fiqh, dia panggil ni anggota sujud. Anggota sujud dahi. 2 tapak tangan ni, 2 lutut, 2 ibu jari kaki. 2 ibu jari kaki. Sebabnya sekarang ni KO. Kadang-kadang dia angkat sebelah ibu jari kaki dia, sebelah lagi tak angkat. Kadang-kadang dia lipat gini saja ibu jari kaki dia. Bermakna anggota a'dha'us sujud, anggota sujud. Anggota sujud ini berkewajipan orang yang sembahyang ketika sujud hendaklah disempurnakan anggota sujud. Jadi sembahyang pakai kepiah gini, pakai kepiah gini, muktamad tak sah. Sebab dahi ini tidak terbuka. Tidak terbuka maftuhah. Jadi wajib dahi ini terbuka. Satu. Yang kedua, orang semayang sekarang ni tangan ni bongkok gitu. Wajib tangan ni naklah gitu. Tak boleh gini. Sebab tapak tangan, perut jari wajib ketika sujud. Jadi orang yang tak mengaji fiqh, dia buat gini, gini. Gini. Dia buat gitu. Itu. Kita faham. Lepas tu satu lagi, bacaan Ar-Rahmanur Rahim. Ayat Quran. Syarat baca Fatihah ke mana gaya? Ar-Rahmanir Rahim. Mana pula Nur Rahim?
secara tak sedar. Jadi perkara-perkara ini orang yang mengaji fiqh. Syarat baca Fatihah ada berapa perkara? Berapa perkara? 9-10 perkara. Takbiratul ihram berapa perkara? 10 perkara. Baca dalam kitab Kifayatul Ula. Detailkan satu-satu. Baca dalam kitab Bidayatul Mubtadi. Lagi jelas dia tu banyak lagi. Baca dalam kitab Kifayatul Mubtadi. Baca dalam kitab Kifayatul Ula. Baca dalam kitab Al-Minhajul Qawi. Baca dalam kitab Kashifatus Saja. Bandingkan. Ada sebut 10, ada sebut 12, ada sebut 13. Detail. Detail kan. Maknanya kitab Hidayatus Sabian yang kita baca Maghrib hari Sabtu di di mana? Taman Perdana. Taman Perdana tu makna detail berkenaan dengan Fatihah, berkenaan dengan semua rukun sembahyang. Rukun sembahyang tu 13 perkara, detail rukun-rukun itu. Itu kita sebut mengaji fiqh. Jadi benteng. Benteng. Jadi benteng. Jadi sembahyang raya benteng kita tu jelas. Takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Artinya takbir yang ke-7 tak baca tasbih. Rakaat kedua takbir 5 kali, tasbih 4 kali. Artinya takbir yang ke-5 tak baca tasbih. Benteng, dia tahu. Kita ni takbir yang ke-7 Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bermakna tak salah. Tak membatalkan sembahyang. Dia tidak ada fiqh. Sebab fiqh beritahu, sunnahnya bagi tahu, dalam kitabnya bagi tahu, takbir 7 kali diiringi tasbih sebanyak 6 kali. Bermakna takbir yang ke-7 tu senyap saja. Tak payah kitab-kitab besar lah. Di dalam perukunan. Ada perukunan? Kalau kita di dalam perukunan kisah sembahyang raya dia khabar betul. Kalau kitab besar-besar ni mungkin tak faham, berbelit-belit. Jadi jelas dalam kitab besar ni dia sebut maknanya takbir sab'a marratin, 7 kali diiringi dengan tasbih sebanyak 6 kali. Bermakna takbir yang ke-7 tak baca tasbih. Itu umpamanya kita kemas di dalam ilmu fiqh. Peri pentingnya di dalam kita nak mengaji, dia suruh kita mengaji fiqh sebagai pentingnya. Lepas itu dia menyebutkan kita tidak terperangkap dengan jahil. Jahil. Masuk di dalam jumlahnya jahil. Jahil maknanya kita jahil ataupun tak tahu di dalam perkara yang kita buat. Kita tak tahu. Jadi kalau kita mengaji fiqh bab sembahyang, maka detailkanlah bab sembahyang. Kita mengaji fiqh bab mayat, kita detailkanlah bab mayat satu persatu sehingga sampah di celah lantai pun kita ambil belaka. Itu dia ilmu fiqh. Sebab itulah tok guru dulu, tok lebay dulu dia menghatamkan kitab fiqh supaya dia faham. Bab Jumaat. Buat bab Jumaat. Khutbah Jumaat. Sekarang ni ada tok khatib baca doa khutbah tu, membaca doa di dalam khutbah tu sampai peringkat angkat tangan. Peringkat angkat tangan maknanya dia tak faham fiqh. Ada pula membaca khutbah tak pakai tongkat, berteleku pada restroom ataupun pada meja di atas mimbar, tak mengaji fiqh. Ada pula pakai tongkat
dia sandar pada bahu dia saja, tak mengajikan tongkat, dia pegang tangan kanan, artinya tidak mengaji fiqh. Itu detail. Detail. Saya dulu Apa hukum dia Ustaz? Ya. Pegang tangan kanan. makruh. Pegang tangan kanan. Makruh. Makruh. Hadis Nabi tangan kiri. Nabi ada pegang tongkat, ada pegang pedang. Kita bahas tangan kanan, maknanya tak mengaji fiqh. Bukan salah, tak salah. Kita makan nasi tak minum air, tak salah. Tapi bermakna kita berbuat sesuatu ikut selera kita. Mengikut selera kita. Artinya tak mengaji fiqh ni ikut selera kita. Ibadat ikut selera kita. Allahu Akbar. Gini Ini macam gaya mana? Main netball gitu gini. Kalau orang ngaji fiqh tangan gitu. Ni gitu lebih pula. Mengangkat. Itu mengangkat zaman Khomeini berperang dengan askar. Menyerah kalah. Tidak kita gitu. Jadi dia kata menghindarkan kita daripada jahil. Dengan suruhan-suruhan Allah, kita menepati dengan suruhan Allah, dan tegahan Allah kita menepati, tak buat tegahan Allah. Kerana bahawasanya jahil dengan keduanya, kedua apa? Siapa yang ada kitab? Keduanya itu. Keduanya itu maksudnya kedua apa? Dhamir kepada apa? Keduanya mesti ada Suruhan belakang dan tu. tegahan. Suruhan dan tegahan. Maknanya kita jahil kalau tak mengaji fiqh ni, kita jahil dengan keduanya itu suruhan dan tegahan daripada Allah Ta'ala. Tak erti. Suruhan dan tegahan. Sebab itulah dia beri pentingnya suruh motivasi kepada kita, semangat kepada kita belajarlah fiqh. Kalau masuk universiti tu, ambillah kuliah syariah walaupun payah sikit. Kuliah syariah ni payah sikit. Maknanya mengaji semua. Nahwu mengaji, balaghah mengaji, usul fiqh mengaji, semua mengaji. Uslub dakwah mengaji, hadis mengaji, tafsir mengaji, sirah mengaji. Dia ni boleh katakan semua bidang ilmu tu di dalam fakulti lain dia mengaji belaka. Cumanya muqaranatul adyan, kalau usuluddin tu dia ada perbandingan agama. Perbandingan agama ni di dalam kuliah syariah tu dia ada subjek satu saja, subjek berkenaan dengan perbandingan agama-agama ketika ini ataupun agama-agama yang silap. Jadi kalau usuluddin tu, muqaranatul adyan tu perbandingan agama, dia lebih detail lagi usuluddin, kuliah usuluddin. Syariah ni semua tahu. Syariah semua tahu. Sampai kepada peringkat praktikal di mahkamah syariah. Praktikal di mahkamah syariah, dia melihat ataupun belajar secara di lapangan berkait dengan peguam macam mana, peguam bela macam mana, akta jenayah, lepas itu macam manakah hakim menjatuhkan hukuman terhadap kes-kes yang di dalam undang-undang. Hakim ni tak boleh sewenang-wenang, berdasarkan undang-undang yang ada. Berdasarkan undang-undang yang ada. Lepas itu ketika bersidang tu dia tengok, lepas itu dia melakonkan praktikal tu, praktik kehakiman syariah. Dia jadi hakim macam mana, dia jadi membuat tuduhan kepada pesalah macam mana, peguam bela macam mana, apa begitu begini. Itu syariah. Jadi kuliah lain tak ada. Sebabnya mendalam. Itu syariah dan undang-undang.
sebesar-besar kesusahan dan bala seperti barang yang tiada tersembunyi. Kalau dia ni tak mengaji fiqh ni, dia tak tahu hak suruhan, teguhan, maka sebesar-besar kesusahan. Sebesar kesusahan. Mana susahlah kita. Tak faham, tak mengerti, tak itu, tak ini. Maknanya berkait dengan hukum hakam. Berkait dengan hukum hakam. Dan dia kata sebagai bala. Kita bala ni maksudnya kita tak tahu benda yang kita buat tak sah. Sebab itu benda-benda ni syarat sah. Syarat sah sembahyang benda. Syarat sah sembahyang. Suci dari najis. Suci daripada najis, suci daripada hadas besar, hadas kecil. Lepas itu menghadap kiblat. Lepas tu Ada wudu. hadas besar, hadas kecil tu ada wuduk lah maksudnya. Hadas kecil tu termasuk Masuk waktu. masuk waktu. Lepas tu syarat sah sembahyang. Maknanya pening kita sembahyang seumur ni. Sembahyang seumur. Arah kiblat. Arah kiblat. Sembahyang seumur tetapi kita bincang sama kita lah, bukan orang lain tak dengar, bukan masuk dalam TV. Maknanya nak cakapkan kita sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, sembahyang sunat, mana syarat sah sembahyang kita bukan tak dapat, tak ingat. Kita tak ingat. Saya contohkan, kita khabar nak makan nasi, syarat ni mesti ada Lauk. Ada nasi. ada nasi, lepas tu ada lauk, lepas tu Ada duit. Ada pinggan. ada pinggan. Kalau tak ada pinggan pun tak apa juga, letak dalam kertas. Ni asasinya. Asasi maknanya kita makan nasi, nak ada nasi, nak ada lauk sepatutnya, nak ada sayur. Itu dia asasnya. Jadi kita nak makan nasi tak tahu ke benda, itu dipanggil pana. Dipanggil pana. Itulah dinisbahkan kita contoh peri pentingnya di dalam ilmu fiqh. Setelah kita membaca seperti mana yang dikarangkan oleh syekh kita ni, oleh pengarang kita ni, daripada kitab Arab dia terjemah ke Jawi, Melayu. Jadi apakah tuan-tuan faham? Nak tanya sikit. Apakah tuan-tuan faham? Setelah kita mengkaji daripada awal ni tadi, dia suruh belajar ilmu fiqh sampai dia kata kalau tak tahu ilmu fiqh itu mendapat kesusahan kepada kita, mendapat bala. Makna kita tak tahu hukum istilahnya. Jadi setelah kita berbincang dan saya melontarkan contoh-contoh, apa yang tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari boleh ambil. Kita ada 100 orang ni, makna 100. 100. Dari sekarang ni keluar dah 96. Tadi 100. Makna ada 100 orang ni, maknanya tuan-tuan apa yang dapat setakat sejak kita berbicara secara online? Apa yang kita dapat setelah belajar kisah ilmu fiqh? Ilmu tu sebagai benteng. Benteng. Kota. Dari terjebak dalam kesalahan dan kesilapan. Ya. Lagi? Makan suruhan dan tegahan. Surahan tegahan. Lagi? Benda dia tu. Ilmu fiqh amatlah penting untuk kita beribadah dengan cara yang betul. Beribadah cara yang betul. Itu ilmu fiqh tu. Lagi? Saja je nak dengar bercakap tu. Hak menyorok muka-muka terkeluar-keluar lah muka tu. Saya tak dapat.
Tak tahu tak mana. Itu kita ambil dari hukum-hukum yang dihuraikan secara detail. Ya, lagi? Tahu hukum hakam. Tahu hukum hakam. Lagi? Menunjukkan lemah lembut Ustaz. Lemah lembut. Lemah lembut. Sekarang jadi bapuk lemah lembut. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kita tahu ilmu fiqh ni dekat dengan Allah. Lagi? Saya nak Banyaknya ibadah yang cakap satu-satu. Kita cakap satu-satu. Seorang-seorang cakap. Tak menjadi orang jahil. Lagi? Perhiasan pada diri seseorang. Perhiasan pada diri seseorang. Pedoman hidup. Lepas Memudahkan cakap dalam tu terus urusan tutup ibadat. Memudahkan dalam urusan ibadat. Lagi? Lagi? Saya nak dengar. Nak minum air sekejap. Yang tak keluar-keluar tu keluar-keluar. Kita nak barakah. Orang lain yang menjawab orang lain. Untuk mencapai Lain. Kita ramai ni. kemenangan dan mencapai dengan bahagia berkekalan. Ringkas saja. Apa yang tuan-tuan dapat selama Menuntut sejak ilmu, ni? bertambah ilmu. Menuntut ilmu, bertambah ilmu. Lagi? Jika tak belajar fiqh, tak tahu hukum. Tak takut hukum, tak tahu hukum. Lagi. Suara-suara lain pula. Dapat perbetulkan ibadat kita, Ustaz. Memperbetulkan ibadat. Lagi? Yang lain-lain pula. Menepati tegahan Allah. Menepati tegahan? Tegahan Allah. Mengenal Allah menjalankan syariat. Mengenal Allah, menjalankan syariah. Lagi? Menjauhkan daripada perkara haram. Perbuatan haram. Menjauhkan perbuatan haram, Ustaz. Apa? Menjauhkan daripada perbuatan haram. Menjauhkan daripada perbuatan haram. Lagi? Mereka dalam bidang kehidupan bukan sahaja ibadat, mengikuni peraturan dan juga bidang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Lagi? Tak jahil. Tak jahil. Lagi? Maknanya setelah kita disuruh ataupun diberi rangsangan untuk belajar fiqh ni, apa yang kita dapat? Tu dia. Soalannya, apa yang kita dapat setelah kita bincang ni? Mana peri pentingnya ilmu fiqh? 5 minit lagi. Detail apa yang kita nak belajar. Ya, lagi? Tahu hukum. Tahu hukum. Lagi? Ilmu lagi ibadat. Lagi? Tidak jahil. Tak jahil. Berulang-ulang je dah. Lagi? Ya? Boleh nilai dan buat. Boleh menilai dan melaksanakan. Ya, lagi? Menilai dan melaksanakan betul salah. Itu. Kita nampak betul salah. Sebab ilmu fiqh tu. Lagi? Hukum berdasarkan dalil. Tak dengar. Hukum yang diamalkan berdasarkan dalil. Setiap ibadah tu tak boleh main langgar je. Tak boleh main langgar saja. Sekarang ni banyak langgar, bukan langgar, maknanya langgar saja sampai accident dia dalam amal ibadat. dalam ibadat tu accident. Itu tak belajar fiqh. Lagi? 5 minit lagi.
Memandu kehidupan. Memandu kehidupan. Kita belajar fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, memandu kehidupan lagi. Benteng dalam kehidupan. Benteng dalam kehidupan. Cukuplah. Itu nak kabarkan. Tuan-tuan dah faham. Diminta oleh pengarang ni dalam kitab dia ni supaya kita mengutamakan. Maknanya selepas daripada akidah kita mentauhidkan Allah Ta'ala itu, kita utamakan belajar fiqh. Ringkasnya nak sebut belajar fiqh ni kita tahu salah dan betul. Kalau orang mengaji fiqh, kalau orang mengaji fiqh kita tahu syarat dan rukun. Kalau orang mengaji fiqh sah tak sah. Kalau orang mengaji fiqh sunat ke makruh ke lara ke, sebab dia mengaji detail sebut. Dia ni cara Allah mengangkat takbir. Dia tahulah mana mengangkat takbir itu makruh. Itulah peri pentingnya di dalam perkara-perkara yang disuruh berkenaan dengan belajar ilmu fiqh. Jadi kita tak belajar ilmu fiqh ni, tidak ada jaminan kita membuat arahan ataupun suruhan Allah itu dengan tepat dan betul, ataupun kita tak tahu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kita buat ataupun tak buat dalam konteks ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Insya faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu sedikit pada malam ini untuk memahami anjuran-anjuran daripada kitab pelita penuntut ini, menggalakkan kita supaya nak kita mendalami ilmu fiqh, iaitu ilmu yang berkait dengan tegahan dan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung pada hari Rabu. Sebelum itu maknanya hari besok kita kuliah malam yang kedua, jadual malam yang kedua kitab Tuhfatul Raghibi. Tuhfatul Raghibi sebelum ini siri ke-6 dah. Kita baca hari Jumaat malam 1. Jadi hari besok malam Isnin. Isnin malam Selasa. Makna 2 kali seminggu. Jadi kitab tu nak habis dah, Tuhfatul Raghibi. Sebab itu kita listkan nama untuk belajar kitab. 2-3 kali kitab Tuhfatul Raghibi ni akan khatam, dan seterusnya menyambung kitab sifat 20 Tuhfatul Murid. Hak tuan-tuan masuk dalam WhatsApp tu. Ada 30 nama tu, 30-40 buah kitab dah. Kitab Tuhfatul Murid, Miftahul Murid. Miftahul Murid berbicara tentang sifat 20. InsyaAllah ketika kita habis baca Tuhfatul Raghibi, jadi malam besok baca kitab Tuhfatul Raghibi tu dulu berkenaan dengan taubat. Dah dapat link dah? Dapat? Dah bagi dah? Ada dah. Dah bagi dah link. Dia bagi dah link. Maknanya insya-Allah kalau siapa berkesempatan malam besok kita sambung kitab Tuhfatul Raghibin insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Sama. Terima Guru. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Cuaca jenuh. Cuaca jenuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Haji. Apa khabar Haji? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Molek lain Haji. Molek lain. Alhamdulillah hari ni elok Ustaz. Molek. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Syukran Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Fadil. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh daripada Balok. Taman Bayu. Zaman Bayu. Idaman Bayu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadi. Pakai mah tu. Pakai mah dalam rumah. Ada kat umur tua ni. Mom tua. Oh. Malam ni ada sini malam ni. Jaga balik kat sana. Ya. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah untuk kali ni. Sama-sama. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.